10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adab makan dan minum. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Kamu dari mana Di? Kok tanganmu kotor? Dari taman main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ih, kakak. Ditelan dulu kak, baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya kak, kamu tahu nggak? Kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Emangnya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih karena sakit perut loh kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya sorenya dia habis main. Makanya kakak, adik, kalau mau makan itu seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, Ibu, perut Adi kok sakit ya? Kok bisa sih kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, kakak sudah ambil udangnya satu. Ya Allah kakak, kan udah ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Harus panggil ambulans tuh kak. Ya Allah kak, ini sih celana kamu aja yang sesak. Tuh, perut kamu nongol. Iya. Kakak makannya kebanyakan sih. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah dipertontonkan dengan cerita Adi dan Ida berkenaan dengan adab makan dan minum. Okey. Jadi apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada cerita di atas adalah yang pertama, janganlah kita makan itu sambil kita bercakap. Nanti terperincik makanan itu kena kepada contohnya kepada kawan kita ataupun kepada adik kita di sebelah. Okey. Jadi jaga adab kita semasa kita makan dan minum. Okey, begitu juga kita kena basuh tangan sebelum kita makan dan minum. Kenapa? Supaya kita dapat elak daripada penyakit. Penyakit ni banyak. Penyakit taun, penyakit kerancunan makanan. Jadi kenalah jaga pemakanan kita dan makanlah makanan-makanan yang seimbang dan makanan-makanan yang sihat. Kalau kita lihat bahawasanya piramid makanan ada peringkat-peringkat piramid makanan. Makanan yang perlu banyak kita ambil iaitu bijirin, sayur-sayuran, buah-buahan. Lepas tu tenusu dan kita kena ambil sedikit je makanan yang berkenaan dengan lemak, minyak semua itu. Jadi kita kena jaga permakanan kita, jangan makan makanan yang kotor, jangan makan makanan yang terdedah, terutamanya kalau kita pergi ke pasar-pasar malam atau ke walaupun di restoran-restoran mewah pun kalau kita nampak makanan tu terdedah dah lama, dah 2-3 hari tapi masih dihidangkan oleh pelanggan, jadi kita kena buang, kita kena jauhi daripada membeli makanan tersebut kerana makanan tersebut tidak baik dan tidak elok untuk kesihatan kita. Jadi itulah adab makan dan minum. Begitu juga dengan minum. Jadi jangan minum berdiri, dan baca doa sebelum makan dan minum, dan baca doa selepas makan dan minum. Okey. Jadi ini juga satu satu nasihat juga berdasarkan daripada cerita Adi dan Ida itu, iaitu tengoklah mana orang yang tidak menjaga pemakanan mereka sehingga dia mengalami sakit dan ambulans datang ambil untuk dibawa ke hospital. Jadi kena jaga pemakanan kita dan minum kita. Penting bila mana kita menjaga makan dan minum ini, bila mana kita menjaga makan dan minum, makanya kita akan badan kita sihat, otak kita cerdas, dan kita akan rasa gembira dan rasa senang dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi jaga permakanan kita dan jaga minum makan kita. Okey? Okey, slide yang seterusnya ni, adab sebelum makan dan minum. Apakah adab sebelum makan dan minum? Okey, di dalam slide ini ada beberapa gambar yang dipertunjukkan kepada pelajar berkenaan dengan membasuh tangan hingga bersih. Membasuh tangan hingga bersih. Kita basuh tangan kita hingga bersih. Basuh dengan apa? Dengan air mutlak dan juga atau air mutlak, iaitu dengan air pahit. Dan basuh dengan sabun, sama ada sabun Dettol ataupun sabun Mi. Itu membasuh tangan hingga bersih. Membaca doa makan dan baca doa makan. Dan doa makan yang memang semua pelajar akan ingat, iaitu doa makan yang belajar sejak daripada prasekolah lagi, iaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Duduk dengan tertib dan menghadap makanan dengan tenang. Okey, kita duduk dengan tertib dan kita hadap makanan itu dengan keadaan yang tenang, keadaan yang baik. Okey. Jadi bila mana waktu makan, contohnya waktu makan makan tengah hari pada pukul 12 tengah hari. Jadi kita kena ambil makanan itu pada pukul 12 tengah hari, kerana kalau kita melewatkan makan pada waktu yang sepatutnya, maka itu boleh menyebabkan perut kita dikenakan gastrik, dan itu boleh mendatangkan penyakit pada diri kita. Lepas tu kena makan ubat pula, lepas tu susah nak beribadah pula. Jadi bila badan kita sihat, otak kita cergas, pemikiran kita lapang dan kita akan rasa happy dan tenang. Okey, dan duduk dengan tertib dan menghadap makanan dengan tenang dan berpakaian bersih dan kemas. Bila kita makan, jangan makan dengan pakaian yang baru sahaja bermain bola pada petang itu, lepas tu tak mandi-mandi, duduk atas katil, lepas tu mak panggil untuk pergi makan malam bersama ayah,
dengan baju kotor-kotor peluh-peluh tu pergi makan malam bersama keluarga. Tu tak boleh. Kena elakkan. Kena pakai pakaian bersih. Memang pakaian baju kita untuk bersukan, pakaian bersukan. Time tu dah masuk dalam rumah, siap-siap masukkan baju tu di dalam mesin basuh. Lepas tu mak akan cuci. Lepas tu kita pun masuk bilik air dan terus sediakan untuk solat maghrib. Lepas tu kita akan dijemput oleh mak, dipanggil oleh mak untuk makan malam. Itu adat yang bagus yang mesti dilakukan. Dan membaca doa makan. Baca doa makan itu adalah satu adab yang diajar oleh kita umat Islam untuk membaca doa makan dan membasuh tangan hingga bersih. Basuh tangan hingga bersih. Sekarang ni sekarang ni adalah pasca yang mana kita kena elak daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Dan memang kita diajar oleh guru sendiri untuk membasuh tangan selepas daripada keluar tandas dan memakai hand sanitizer bila masuk ke dalam sekolah. Dan bila kita nak makan, pastikan kuku jari jemari kita ini pendek, tidak kotor, dan kita basuh tangan kita itu sebelum kita makan. Itu adalah adab sebelum makan dan minum. Dan membaca doa makan dan duduk dengan tertib. Kita duduk dengan tertib. Sekiranya kita menggunakan kursi untuk makan, sekiranya kita menggunakan kursi untuk duduk, maka kita ambil kursi dan duduk dengan tertib bila kita makan. Dan sekiranya kita sekiranya kita makan di bawah, di atas tikar, makanya kita makan dengan keadaan yang tertib. Dan makan jangan cepat gelojoh, dan makan dengan keadaan yang tertib. Bila kita berada di atas tikar, jadi duduk bersimpul, jangan bercakap, dan kita makan dengan tertib, dengan gaya kita berada di atas tikar. Dan sekiranya kita makan dengan duduk di atas kerusi, maka kita kena duduk dengan betul. Jangan kita mencongekkan kerusi tersebut, jangan kita cuba-cuba untuk mematahkan kerusi tersebut. Kita betul-betul kita makan dengan keadaan yang tertib dan menghadap makanan dengan tenang. Ini slide yang pertama berkenaan dengan adab sebelum makan dan minum. Okey, adab ketika makan dan minum. Apakah ada adab ketika makan dan minum? Tadi bercara berkenaan dengan adab sebelum makan dan minum, itu membasuh tangan hingga bersih, lepas tu menghadap makanan itu dengan tenang, lepas tu membaca doa sebelum makan. Itu adab sebelum makan. Kita kena faham benda yang kita lakukan sebelum kita makan. Ni ketika mana, ini slide yang kedua, itu adab ketika makan dan minum. Apakah adab ketika makan dan minum? Yang pertama, mengutamakan orang yang lebih tua. Bila mana kita berada di meja makan, kita utamakan ayah kita dulu yang lebih tua. Sekiranya ada tok ataupun nenek kita utamakan dulu datuk ataupun nenek kita untuk makan. Mengutamakan orang yang lebih tua. Jangan gelojoh ketika makan dan minum. Jangan kita makan dengan keadaan gelojoh. Satu pegang ayam bahagian peha belah kanan, tangan kanan, dan satu lagi pegang ikan. Lepas tu makan ayam tu, makan ikan tu, makan ayam tu, makan ikan tu, sembarang. Lepas tu lepas makan ayam, makan ikan tu dengan dua-dua belah tangan tu, lepas tu ambil pula air mineral, minum. Guguk sampai tertumpah satu baju. Jangan sekali-kali kita gelojoh ketika makan dan minum. Kena ada adab ketika kita makan dan minum. Dan menggunakan tangan kanan ketika makan. Kita guna tangan kanan kita bila kita makan. Jangan makan dengan menggunakan tangan kiri, tapi kita gunakan tangan kanan bila kita makan. Dahulukan mengambil makanan yang terdekat. Bila kita berada di meja makan, kita dahulukan dulu, terlebih dahulu mengambil makanan yang terdekat. Contohnya ada makanan yang paling dekat dengan kita adalah sup sayur. Lepas tu kita nak sangat ayam goreng tu yang ada 4 ketul yang mak goreng tu. Sebab kita bimbang nanti kakak kita datang ambil terus ayam goreng tu. Jadi kita kena bertenang dan kita kena ambil makanan yang paling dekat dengan kita, iaitu sup sayur. Jangan risau. Makanan tu kalau tak cukup, mak akan goreng lagi. Dan dahulu, jangan bercakap perkara tidak elok, kotor dan jijik. Bila kita tengah makan, ketika kita makan, jangan kita bercakap perkara yang tidak elok, kotor dan jijik. Contohnya tiba-tiba kita bergurau masa tengah makan ataupun tengah minum. Tiba-tiba kita bergurau, ada tahi lah. Ya Allah, orang yang tengah makan tu pun rasa macam jijik. Ataupun kita tengah makan tu, kita pergi cerita
cerita pasal tahi dalam tandas, ataupun kita cerita pasal najis dalam tandas. Jadi itu tak elok dan tidak elok disebut dah masa ketika kita makan dan minum. Jangan mencaci makanan yang dihidangkan. Jangan sekali-kali mencaci makanan yang dihidangkan. Contohnya makanan tersebut kurang gula. Lepas tu kita kata, tak sedap lah makanan ni. Dia lah masin. Lepas tu kotor pula. Tak elok cakap macam tu. Kalau betul-betul kita tak nak makan makanan tu, biarkan. Jangan kita makan. Jangan kita mencaci makanan. Ataupun kita mencaci dari sudut makanan yang macam bukan makanan yang kita suka, bukan kegemaran kita. Jadi kita pun caci makanan ni. Makanan ni jijik lah, rasa nak muntah. Tak boleh macam tu. Jadi kena jaga adab kita ketika kita makan dan minum. Okey, slide yang seterusnya. Okey. Dalil adab makan dan minum daripada Ibnu Abi Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang hampir denganmu. Jadi ini adalah satu nasihat. Sebelum kita makan, kita baca bismillah dan makan dengan tangan kanan, dan serta makanlah makanan yang hampir dengan kita, makanan yang paling hampir dengan kita. Jadi kita ambil, kita cedok dan kita makan. Okey. Doa sebelum makan dan minum. Apakah doa sebelum makan dan minum? Okey, pertama sekali ini adalah slide berkenaan dengan doa sebelum makan. Doa sebelum makan, semua pelajar memang akan ingat. Sebelum makan, memang dekat sekolah pun cikgu dah nasihatkan dah, sebelum kita makan kena baca doa sebelum makan. Itu doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Maksudnya, wahai Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah, jauhlah kami daripada azab api neraka. Azab api neraka ini cukup pedih. Jadi kita biarlah makanan-makanan yang halal dan jangan makan makanan yang haram, dan kita ambillah rezeki, kita ambillah makanan yang diberkati. Okey. Jadi biasanya kalau ibu dia tengah masak, dia akan terdedahkan, bila sudah masak dia akan biarkan makanan yang dimasak itu terdedah. Jadi jangan sekali-kali dia terdedahkan makanan tersebut di situ. Maka kenalah tutup periuk yang digunakan untuk masak gulai itu dengan tudung periuk, supaya makanan itu tidak terdedah, supaya ada adab kita dalam menghidang makanan tersebut. Jadi kita pun tutup dengan tudung periuk dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan melakukan satu perkara yang baik ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah satu perkara yang berkat. Okey, itu detail berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi kalau sebelum kita makan menggunakan tangan kanan dan kita baca doa sebelum makan. Doanya yang cikgu telah paparkan kat sini, dan cikgu harap semua pelajar memang akan ingat doa ini sampai besar nanti. Kena ingat doa sebelum makan dan minum. Okey. Doa selepas makan dan minum. Okey, doa selepas makan dan minum iaitu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksudnya segala puji bagi Allah, Ia memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Kita memuji, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat ingatlah doa selepas makan dan minum.
Okey, ini adalah doa selepas makan dan minum. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey. Bacaan jika terlupa membaca bismillah sebelum makan dan minum. Apakah bacaan sekiranya kita terlupa membaca bismillah sebelum kita makan dan minum? Yang pertama, doa yang diajar sekiranya kita terlupa, iaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awalnya, di akhirnya. Itu adalah doa sekiranya kita terlupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, fadilat beradab semasa makan dan minum. Apakah kelebihan beradab semasa makan dan minum? Okey, fadilat ni apakah kelebihan? Yang sekiranya kita ada adab semasa makan dan minum. Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dipandang mulia oleh orang ramai. Bila kita ada adab nak makan, kita makan bukan dengan gelojoh. Kita makan bukan dengan keadaan yang kita makan dengan tangan kotor dan belum lagi basuh tangan, dan kita makan dengan belum lagi membaca doa. Jadi bila kita ada adab, dipandang mulia oleh orang ramai, tidak menimbulkan kebencian kepada orang lain. Tak ada orang lain tak akan rasa benci pada kita. Mengelakkan pembaziran. Bila ada adab makan makanan yang sedikit dulu, makan makanan yang paling dekat dengan kita dulu, barulah kita elak daripada pembaziran, dan dapat menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Bukan macam makan yang gelojoh, nak ambil satu ayam, nak ambil satu daging, nak ambil satu itik. Jadi ambil semua tu, makan dengan tamaknya. Ini maksud sampai kotor-kotor baju. Ini juga boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan. Kerana terlalu gelojoh sampai tercekik, lepas tu termuntah, lepas tu perut sakit. Jadi kena jaga adab sebelum kita makan. Okey, akibat tidak beradab semasa makan dan minum. Apakah akibat sekiranya kita tidak menjaga adab semasa kita makan dan minum? Akibat yang pertama iaitu tidak disayangi oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, dipandang hina oleh orang lain. Orang lain pandang hina kepada kita. Orang kata, dia ni tak ada adab lah. Ketika makan dan minum, makan pun tak basuh tangan, makan pun tak baca doa. Orang pun pandang dia. Ya Allah, kan kita dah belajar dalam kelas adab makan dan minum, kenapa tidak praktikkan? Orang pun tengok dia pun rasa macam tak suka. Jadi kita kena amalkanlah adab tersebut. Mendapat penyakit sudah tentu. Sekiranya kita tidak menjaga adab semasa makan dan minum, tidak potong kuku dengan berasa, tidak basuh tangan, kita tak jaga adab, makanan yang tangan yang masuk dalam mulut ini lah kotor dan masuk dalam mulut, boleh menyebabkan penyakit. Penyakit seperti keracunan makanan, penyakit seperti wabak taun, menyebabkan pembaziran, makan terlalu banyak. Ambil nasi ambil nasi macam nak makan 10 pinggan. Sebab terlalu tamak sangat. Lepas tu tengok-tengok tak habis. Itu menyebabkan pembaziran. Ambil nasi tu dalam kuantiti yang sedikit lah. Beradab semasa makan dan minum. Ini bagus. Okey. Sampai situ saja. Dan latihan yang pertama yang cikgu sarankan untuk pelajar yang akhlak tahun 2 ini, yang pertama sekali cikgu nak tekankan bahawasanya ini adalah bab yang mana diulang kembali untuk penggal 1 ini, iaitu bab adab makan dan minum. Kita dah masuk adab makan dan minum sebelum ni, adab tidur, adab berkenderaan dan adab di masjid. Sama ada dalam kelas secara bersemuka ataupun kelas secara online. Jadi ini adalah pembelajaran yang cikgu ulang kembali supaya pelajar dapat ingat. Nanti sekiranya ada peperiksaan, pelajar dapat ulang kajilah video ini. Jadi latihan 1, mari menghafal doa sebelum makan dan minum. Jadi doa sebelum makan dan minum, pelajar harap pelajar semua dapat hafal.
doa sebelum makan dan minum. Mesti kena hafal doa sebelum makan dan minum ini. Okey. Okey, sekian daripada cikgu. Cikgu harap semua faham, dan apa-apa soalan boleh hubungi cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.